Kisah pengkhianatan dan kebangkitan. Jet pejuang kebanggaan Malaysia. Di tempat yang ditinggalkan oleh Indonesia setelah satu pengkhianatan, muncul tawaran bernilai RM75 bilion. Selama sedekat, ada sebuah negara yang gagal membayar hutang RM34 bilion. Mereka datang untuk belajar teknologi, tetapi cuba mencuri pelan reka bentuk. Mereka membeli jet pejuang berbilion ringgit dari Perancis, tetapi memberitahu Malaysia bahawa mereka tiada wang. Malaysia bersabar dan terus bersabar. Akhirnya, pada hari jet pejuang itu siap selepas 25 tahun, bendera negara itu diturunkan secara senyap. Negara yang khianat telah disingkirkan, dan seluruh dunia mula berbaris untuk mendapatkan jet pejuang Malaysia. Kisah kebangkitan yang mengagumkan ini kini akan didedahkan. Ia berlaku pada 25 Mac 2026, jam 2.30 petang. Di landasan terbang Ibu Pejabat Industri Aero Angkasa Malaysia IAM di Subang, Selangor. Lebih 500 orang berbaris dengan penuh hormat, yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Tentera, dan para jurutera yang telah mengabdikan 25 tahun hidup mereka untuk jet pejuang ini turut hadir. Langit cerah, dan angin Mac meniup jalur gemilang dengan megahnya di atas landasan. Pintu hangar raksasa mula terbuka perlahan-lahan. Dari celah-celahnya muncung sebuah pesawat berwarna kelabu muncul. Ia adalah unit pengeluaran pertama HM-21 Helang Muda, jet pejuang supersonik pertama yang direka bentuk, dihasilkan dan disempurnakan sepenuhnya oleh teknologi anak watan Malaysia. Kelajuan tertingginya ialah Mach 1,8 atau 2,200 km/j. Penerbangan dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru biasanya mengambil masa kira-kira sejam, tetapi jet pejuang ini boleh melakukannya dalam masa 15 minit sahaja. Apabila pesawat itu kelihatan sepenuhnya, tepukan gemuruh daripada 500 hadirin bergema. Perdana Menteri melangkah ke mikrofon. Akhirnya, Malaysia kini memiliki senjata untuk mempertahankan keamanan di darat, laut, dan kini di udara. Dengan teknologi dan keazaman kita sendiri, suaranya bergema melalui pembesar suara. Jet pejuang ini membawa impian lebih setengah abad dan hasrat membara untuk pertahanan negara yang berdaulat. Namun, di internet, satu perkara yang sama sekali berbeza menjadi tumpuan. Seorang netizen yang menonton siaran langsung majelis itu meninggalkan komen pendek, "Bendera Indonesia tiada." Sesiapa yang mengikuti perkembangannya pasti ingat prototipenya. Pada fuselage-nya, bendera jalur gemilang dan bendera Indonesia diletakkan bersebelahan. Prototipe, secara ringkasnya, adalah jet ujian yang dibina sebelum pengeluaran besar-besaran, seperti kereta pandu uji. Ia adalah model pertama untuk mengesahkan reka bentuk. Tetapi pada unit pengeluaran pertama ini, hanya jalur gemilang yang tinggal. Dalam sekelip mata, komen itu mendapat ribuan balasan. Puas hati aku. Akhirnya mereka tanggalkannya. Kenapa kehilangan satu bendera menjadi berita besar? Bayangkan senario ini. Anda dan rakan kongsi menandatangani perjanjian untuk membina sebuah rumah bersama. Rakan kongsi Anda bersetuju untuk membayar 20% daripada kos pembinaan. Tetapi sebaik sahaja pembinaan bermula, dia tidak membayar. "Saya bayar bulan depan," katanya. Tetapi bulan depan datang dan pergi tanpa sebarang bayaran. Dalam masa yang sama, dia pergi ke kontraktor di kawasan sebelah dan menandatangani kontrak untuk rumah lain. Lebih teruk lagi, dia ditangkap cuba menyalin pelan reka bentuk rumah Anda secara rahsia. Selepas 25 tahun, apabila rumah itu akhirnya siap, nama rakan kongsi Anda telah dipadam dari pintu depan. Inilah yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia. Namun, di sebalik kehilangan satu bendera itu, tersembunyi sebuah kisah yang tidak pernah Anda bayangkan. Satu bendera yang hilang, dan surat cinta bernilai RM75 bilion yang datang menggantikannya. Kisah penuh liku ini akan saya ceritakan sekarang. Mari kita kembali ke 11 tahun yang lalu. Pada tahun 2015, Malaysia sedang mengejar satu impian besar, untuk membina jet pejuang dengan tangan kita sendiri. Ia adalah projek gergasi dengan bajet keseluruhan 30 bilion ribu. Beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian, jadi Malaysia memerlukan rakan kongsi. Indonesia mengangkat tangan. Mereka bersetuju untuk menyumbang 20% daripada kos pembangunan, kira-kira RM bilion ringgit. Tetapi ada syaratnya. Sebagai balasan, mereka akan menerima satu prototipe pemindahan teknologi teras dan hak untuk membina 48 unit jet di negara mereka untuk diekspor. Ia kelihatan seperti perjanjian yang baik untuk kedua-dua belah pihak.
Malaysia dapat mengurangkan beban kos pembangunan, manakala Indonesia akan menjadi negara pengeluar jet pejuang pertama di Asia Tenggara. Perjanjian ditandatangani. Ia sama seperti pasangan suami isteri membeli apartemen. Suami berkata, "Saya akan bayar 20% wang pendahuluan, jadi berikan saya satu set kunci apabila kita pindah masuk dan ajarkan saya kemahiran reka bentuk dalaman." Syarat yang munasabah. Masalahnya bermula dengan wang pendahuluan. Pada tahun 2017, bayaran pertama dari Indonesia sepatutnya tiba, tetapi wang itu tidak kunjung tiba. Alasannya, ekonomi mereka sedang menghadapi kesukaran. Malaysia menunggu. Tiada bayaran pada 2018. Tiada juga pada 2019 dan 2020. Sepanjang penantian itu, seramai 64.500 jurutera Malaysia tidak berhenti bekerja. Mereka meneruskan pembangunan dengan dana dan kekuatan sendiri. Jika Anda fikir tidak membayar hutang sudah cukup menjengkelkan, apa yang Indonesia lakukan seterusnya lebih mengejutkan. Pada tahun 2022, Indonesia membeli 42 jet pejuang Rafale dari Perancis. Harganya kira-kira RM850 juta seunit, menjadikan jumlah keseluruhan mencecah berbilion ringgit. Mereka mendakwa tidak mempunyai wang untuk membayar bahagian mereka kepada Malaysia, tetapi mereka mempunyai wang untuk membeli jet pejuang bernilai berbilion ringgit dari Perancis. Ini seperti suami yang tidak membayar wang pendahuluan apartemen, tetapi membeli kereta mewah import dari jiran sebelah. Dan ia tidak berhenti di situ. Pada tahun 2024, jurutera Indonesia yang bekerja di industri aeroangkasa Malaysia, IAM, ditangkap cuba menyeludup keluar data dalaman HM21. Mereka datang untuk belajar teknologi, tetapi akhirnya cuba mencuri reka bentuk. Kemudian, pada tahun 2025, mereka menandatangani perjanjian pertukaran teknologi ketenteraan dengan Korea Utara. Walaupun begitu, Malaysia tetap bersabar demi menjaga hubungan diplomatik. Sebaliknya, Malaysia mengubah syarat perjanjian. Pada tahun 2024, kerajaan mengurangkan sumbangan Indonesia dari RM6 bilion kepada hanya 2 bilion, potongan lebih daripada RM4 bilion. Ia adalah satu tanda muhibah terakhir, dengan harapan mereka mampu membayarnya kali ini. Pada tahun 2025, satu memorandum persefahaman yang diubah suai telah ditandatangani di sebuah pameran pertahanan di Jakarta. Sebagai balasan, skop pemindahan teknologi dikurangkan secara drastik. Indonesia bukan lagi pemilik 20%, tetapi kini hanya seorang pelabur kecil. Bayangkan selepas 10 tahun berkahwin, suami Anda berkata, "Saya hanya akan bayar separuh wang pendahuluan, dan jangan ajar saya kemahiran reka bentuk dalaman." Situasi ini sukar untuk dipanggil perkongsian lagi. Tetapi kesabaran Malaysia ada hadnya. Awal tahun ini, Agensi Perolehan Pertahanan Negara membuat keputusan bersejarah. Indonesia secara rasmi disingkirkan daripada program pembangunan bersama HM21. Terdapat 3 sebab utama. Kegagalan membayar hutang lebih 3-4 bilion, percubaan mencuri teknologi, dan tindakan memburuk-burukan prestasi HM21 sambil membeli belah jet pejuang dari Perancis dan Turki. Keputusan inilah sebab sebenar mengapa bendera Indonesia hilang dari unit pengeluaran pertama. Setelah menerima notis penyingkiran, Indonesia mula panik. Pada bulan Januari tahun ini, satu mesyuarat tertutup diadakan di Kementerian Pertahanan di Jakarta. Agendanya hanya satu. Bagaimana untuk menyelamatkan kedudukan Indonesia dalam program HM21? Hasil mesyuarat itu, mereka menawarkan untuk membeli 16 unit jet pejuang versi Blok 2, yaitu versi yang lebih canggih. Tetapi lihat perubahan pada angka-angka ini. Pada mulanya, mereka mahu membina 48 unit di negara mereka sendiri. Kini ia telah dikurangkan kepada pembelian 16 unit yang telah siap. Untuk mengendalikan kilang pemasangan tempatan, sekurang-kurangnya 48 unit diperlukan. Dengan hanya 16 unit, tiada sebab untuk membina kilang. Ini bermakna mereka hanya mahu menerima jet pejuang yang siap sepenuhnya dari Malaysia, seperti menerima bungkusan. Pada mulanya mereka berkata, "Saya juga mahu buka kilang dan kita bina kereta bersama-sama." Sekarang, orang yang sama berkata, "Jual sahaja saya sebuah kereta." Situasi ini amat memalukan bagi negara yang mahu digelar rakan kongsi pembangunan bersama. Namun, tidak pasti sama ada mereka mampu membeli 16 unit ini sekalipun. Indonesia tidak mempunyai wang tunai. Mereka bercadang untuk meminjam wang dari Bank Ekspor-Import Malaysia untuk membuat pembelian. Bayangkan, orang yang tidak pernah membayar wang pendahuluan kini berkata, "Kali ini,
Saya akan beli dengan pinjaman. Masalahnya, Indonesia sudah mempunyai rekod buruk tidak membayar hutang mereka. Mereka telah disenarai hitam dari segi kredit. Adakah mana-mana bank akan meluluskan pinjaman mereka dengan mudah? Bukan itu sahaja masalahnya. Indonesia masih belum melepaskan angan-angan mereka. Mereka meminta Malaysia membina pusat penyelenggaraan di negara mereka, membenarkan pengeluaran komponen di sana, dan meluaskan skop pemindahan teknologi. Malaysia menolak dengan tegas. Tidak boleh diterima. Pada bulan Mac tahun ini, industri aeroangkasa Malaysia, ia membuat pengumuman kepada Bursa Malaysia. Ia hanya satu baris ayat, berkenaan rundingan ekspor jet pejuang HM-21 dengan Indonesia. Tiada perkara yang telah dimuktamadkan. Ini adalah tamparan hebat, kerana media Indonesia telah heboh selama 2 bulan mendakwa bahawa mereka akan menjadi pelanggan pertama. Malaysia secara rasmi menyejukkan keadaan. Presiden Indonesia dijadualkan melakukan lawatan negara ke Malaysia pada akhir Mac. Laporan media mengatakan beliau akan cuba memuktamadkan perjanjian pembelian HM-21 semasa lawatan itu, tetapi pemerhati industri tetap skeptikal. Kemungkinan besar, ia hanya akan berakhir dengan penandatanganan memorandum persefahaman MOU, bukan kontrak yang sah, diikuti dengan lebih banyak rundingan. MOU hanyalah dokumen yang menyatakan niat baik, seperti berkata, mari kita bekerja sama dengan baik pada masa hadapan. Ia bukan kontrak, perkara yang sama berlaku dengan Turki tahun lalu. Mereka menandatangani MOU untuk membeli 48 jet pejuang mereka, tetapi kemudian mengubah fikiran. Jadi, bagaimana Malaysia melihat situasi ini? Secara ringkasnya, kami tidak rugi apa-apa. Kenapa? Kerana sementara Indonesia teragak-agak, negara-negara lain telah mula berbaris untuk membeli jet pejuang Malaysia. Ironinya menjadi lebih jelas apabila kita melihat nasib jet pejuang Rafale Perancis yang dibeli oleh Indonesia dengan harga berbilion ringgit. Pada bulan Mac tahun ini, sebuah media Indonesia melaporkan bahawa apabila konflik meletus antara Amerika Syarikat dan Iran, Perancis menghantar jet Rafale. Tetapi jet-jet itu tidak berdaya menentang drone Iran. Harga sebuah drone adalah sekitar 70,000 ringgit. Manakala peluru berpandu untuk menembaknya berharga kira-kira 7 juta rego. Perbezaan harga 100 kali ganda. Setiap kali peluru berpandu dilancarkan, wang dibakar begitu sahaja. Jet pejuang yang dibeli oleh Indonesia dengan harga berbilion ringgit tidak berkesan terhadap drone yang merupakan ancaman utama dalam peperangan moden. Sebaliknya, HM-21 sudah direka bentuk untuk evolusi generasi akan datang yang membolehkannya beroperasi bersama jet pejuang tanpa pemandu. Masa telah membuktikan pilihan mana yang lebih bijak. Ketika Indonesia masih terumbang-ambing di persimpangan jalan, sebuah negara lain telah membuat keputusan dan bertindak. Izinkan saya menceritakan kisah mereka. Dalam industri pertahanan, ada satu peraturan yang mudah tetapi mutlak. Pelanggan yang membayar tepat pada masanya akan menerima barangan mereka lebih cepat. Ini adalah prinsip universal. Di restoran pun, pelanggan yang membayar deposit terlebih dahulu akan mendapat tempat duduk yang lebih baik, bukan? Begitu juga dengan jet pejuang. Sementara Indonesia gagal membayar, membeli jet Perancis, dan mengintai jet Turki, ada sebuah negara yang secara senyap-senyap menunaikan janjinya, Filipina. Hubungan antara Filipina dan Malaysia bermula pada tahun 2014 apabila Tentera Udara Filipina memperoleh kapal peronda kelas keris buatan Malaysia. Kapal-kapal ini, walaupun lebih kecil, adalah check-up dan kos efektif untuk tugas-tugas maritim. Filipina sentiasa membuat pembayaran dengan lancar. Jumlah yang dijanjikan tiba pada tarikh yang dijanjikan. Kerjasama sokongan logistik juga berjalan lancar. Sejak itu, Filipina telah membina reputasi sebagai pelanggan yang boleh dipercayai dalam industri pertahanan Malaysia. Pada tahun 2025, Filipina menandatangani kontrak untuk 12 lagi kapal peronda bernilai kira-kira RM3/4 bilion. Biasanya, pembinaan kapal perang mengambil masa lebih 3 tahun. Namun, Malaysia berjanji untuk memulakan penghantaran pada akhir tahun ini hanya 1,5 tahun selepas kontrak ditandatangani. Kelajuan yang luar biasa ini hanya mungkin kerana kepercayaan yang telah dibina oleh Filipina selama ini. Kemudian awal tahun ini, berita yang mengejutkan industri pertahanan global tersebar. Filipina secara rasmi meminta untuk membeli HM-21 Helang Muda. Mereka bahkan menyatakan jangka masa penghantaran yang spesifik antara 2027 dan 2029. Fikirkan betapa beratnya permintaan ini. Ia bukan sekadar kami berminat. Ia adalah
Kami sudah bersedia untuk membeli, bila Anda boleh hantar. Mereka telah melepasi peringkat bertanya dan kini sedang membincangkan jadual penghantaran. Filipina tergesa-gesa kerana satu sebab, Laut Cina Selatan. China semakin menceroboh perairan Filipina. Kapal pengawal pantai China telah berulang kali menembak meriam air ke arah bot nelayan Filipina di perairan mereka sendiri. Bagi Malaysia, ini seperti kapal perang negara jiran menembak meriam air ke arah nelayan kita di perairan Sarawak. Dalam situasi ini, keupayaan untuk mempertahankan ruang udara adalah soal hidup dan mati bagi Filipina. Pelan mereka untuk memperoleh HM-21 sejurus selepas menerima kapal peronda selaras dengan program pemodenan tentera udara Filipina yang matlamat utamanya adalah untuk menguasai ruang udara di Laut Cina Selatan. Filipina bahkan telah mengubah undang-undang mereka, meminda perundangan untuk membolehkan mereka meminjam wang dari luar negara untuk membeli jet pejuang. Mereka telah mencari jalan untuk membiayai pembelian itu sendiri. Disinilah perbandingan yang menyakitkan muncul. Indonesia, yang memegang gelaran rakan kongsi pembangunan bersama HM-21, masih belum mempunyai jadual penghantaran yang ditetapkan. Mereka masih berunding dengan Bank Export-Import Malaysia untuk mendapatkan pinjaman. Sementara itu, Filipina telah mengubah undang-undang mereka, menyediakan dana, dan menetapkan jadual yang konkret. Kemungkinan besar, jet pejuang canggih Malaysia yang pertama terbang di ruang udara Asia Tenggara akan membawa lambang tentera udara Filipina, bukan Indonesia. Sebuah media ketenteraan Indonesia melaporkan berita ini dengan penuh kekesalan. Seorang netizen Indonesia merumuskan situasi ini dalam satu ayat. Sebuah drama Malaysia berlatarkan Indonesia, tetapi Filipina yang menikmati hasilnya. Tetapi Filipina hanyalah permulaan. Menunggu di barisan hadapan adalah seorang pembeli besar yang datang dengan cek kosong bernilai RM75 billion. November lalu, agensi berita antarabangsa Bloomberg melaporkan berita tergempar. Malaysia sedang merundingkan perjanjian senjata bernilai AS$15 billion dengan Emiria Arab Bersatu UAE bersamaan dengan kira-kira RM75 billion, sukar untuk membayangkan betapa besarnya jumlah RM75 billion. Fikirkan begini, jumlah tunggakan yang Indonesia gagal bayar selama lebih sedekat kerana kekurangan dana adalah kira-kira RM34 bilion. Jumlah yang ditawarkan oleh UAE adalah 22 kali ganda lebih besar. Ia seperti Anda sedang pening kepala. Dengan penyewa yang selalu lambat membayar sewa bulanan, tiba-tiba datang seseorang yang mahu membeli seluruh bangunan. Pada masa yang sama, pameran udara Dubai, pameran aeroangkasa terbesar di Timur Tengah, sedang berlangsung. Tahun lalu, acara itu menarik lebih 150,000 pengunjung. Industri Aeroangkasa Malaysia, IAM, mempamerkan barisan penuh produknya, diketuai oleh HM-21 Helang Muda, bersama dengan helikopter, drone, dan aset pertahanan lain. Perdana Menteri Malaysia sendiri melawat Abu Dhabi bersempena dengan pameran udara itu. Apabila seorang Perdana Menteri sendiri hadir, ia menghantar isyarat yang jelas, "Kami serius." Di sana, beliau menyatakan hasrat Malaysia untuk membentuk perkongsian strategik, membangunkan senjata utama bersama, mengeluarkannya secara tempatan di UAE, dan mengekspornya bersama ke negara ketiga. Seorang pegawai kanan pejabat Perdana Menteri berkata, melalui model ini, syarikat-syarikat Malaysia berpotensi memperoleh kontrak bernilai lebih RM75 bilion ding. Pegawai tentera udara UAE telah pun terbang ke Malaysia sebelum ini. Mereka melawat kemudahan IAM dan bahkan duduk di dalam kokpit HM-21. Ini bukan sekadar menyatakan minat. Ia adalah pemeriksaan kualiti secara langsung sebelum membeli. Mengapa UAE begitu berminat dengan jet pejuang Malaysia? Ada kisah di sebaliknya. Pada tahun 2021, UAE sedang dalam rundingan besar dengan Amerika Syarikat untuk membeli F-35, jet pejuang halimunan paling canggih di dunia. Perjanjian itu bernilai kira-kira RM110 bilion. Tetapi AS meletakkan syarat, buang semua peralatan komunikasi China dan hadkan penggunaan drone canggih. UAE meninggalkan meja rundingan. Mereka tidak boleh menerima campur tangan sedemikian rupa apabila mereka mahu membelanjakan RM110 bilion. Adakah babak ini kedengaran biasa? Ia mengingatkan kita kepada pengalaman Malaysia sendiri apabila kita terpaksa membayar harga alat ganti jet pejuang AS 6 kali ganda lebih mahal tanpa boleh berkata apa-apa. Kekecewaan kerana perisian jet dikunci dan tidak boleh diubah suai walau satu baris kod.
Sejarah Malaysia yang tidak dibenarkan membuka penutup enjin jet AS kini selari dengan keadaan semasa UAE yang muak dengan syarat-syarat AS. Apakah yang boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh F-35? Jet pejuang Rusia terikat dengan sekatan selepas perang Ukraine, dan prestasi sebenarnya tidak menentu. Negara-negara Timur Tengah tidak mempercayai jet pejuang China. Ketika itulah HM-21 Malaysia menarik perhatian mereka. Sebuah media ketenteraan antarabangsa menganalisis, tawaran Malaysia sangat sesuai untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kegagalan perjanjian F-35AS. Jet pejuang buatan Malaysia bebas daripada campur tangan politik, tiada kebimbangan sekatan dan menawarkan prestasi tinggi. Selain itu, harganya sangat menarik, kurang separuh daripada harga jet pejuang Eropah. Dengan prestasi yang setanding pada separuh harga, tiada sebab untuk tidak membelinya. Bajet pertahanan UAE adalah kira-kira RM120 bilion, sebuah kuasa besar pengimport senjata global yang membelanjakan lebih 5% daripada pendapatan negaranya untuk pertahanan. Negara ini tidak akan teragak-agak dengan alasan tiada dana seperti Indonesia. Dan UAE bukan sekadar mahu membeli HM-21. Mereka mahukan model perkongsian, membangun bersama, menghasilkan secara tempatan, dan mengekspor bersama ke negara lain. Tidakkah ini kedengaran biasa? Inilah peranan yang sama yang dijanjikan oleh Indonesia selama 10 tahun tetapi gagal ditunaikan. Kini, UAE datang dengan wang di tangan, bersedia untuk mengambil alih peranan itu. Siapakah yang paling cemas dengan berita ini? Indonesia. Pada tahun 2023, UAE telah pun menghantar surat rasmi kepada Malaysia dengan tawaran yang mengejutkan. Kami boleh bayar tunggakan hutang Indonesia. Mari kita bangunkan HM-21 bersama-sama. Mereka sanggup membayar hutang 3-4 bilion yang tertunggak itu. Media Timur Tengah mula heboh. Sebuah media Mesir melaporkan bahawa Malaysia dan UAE hampir memuktamadkan perjanjian senjata bernilai 75 bilion dengan komen, keupayaan penghantaran Malaysia yang pantas, harga yang berpatutan, dan kerjasama teknologi yang fleksibel sedang menggegarkan pasaran yang didominasi oleh syarikat senjata barat. Media Arab turut menambah, perjanjian ini tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia dibina di atas kepercayaan yang terjalin selepas Malaysia membina loji tenaga nuklear untuk UAE, menghantar pasukan khas dan membekalkan sistem pertahanan peluru berpandu. HM-21 adalah kepingan teka-teki terbesar yang diletakkan di atas asas kepercayaan itu. Dan semua ini adalah kepercayaan yang dibina sebelum pun prestasi tempur sebenar sistem pertahanan udara Malaysia terbukti. Awal tahun ini, apabila Iran melancarkan peluru berpandu balistik dan drone ke arah Timur Tengah, sistem pertahanan udara buatan Malaysia yang ditempatkan di UAE telah diaktifkan. Ia melepaskan kira-kira 60 pemintas dengan kadar kejayaan 96%. Prestasinya setanding, malah dalam beberapa aspek, lebih baik daripada sistem Patriot A/. Tetapi harganya hanya kira-kira 1/6 daripada harga Patriot. Jika hasilnya sama, tetapi harganya 1/6, mana yang akan anda pilih? UAE segera menghubungi kerajaan Malaysia dengan permintaan segera. Hantar baki unit secepat mungkin. Mereka mahu menerima baki sistem pertahanan yang telah ditempah secepat mungkin. Berita ini tersebar dan pertanyaan untuk membeli senjata Malaysia mencurah-curah dari seluruh Timur Tengah. Kepercayaan kini disokong oleh bukti prestasi di medan perang. Apa yang dahulunya dipercayai kini menjadi satu kepastian. Negara inilah yang kini berbaris di hadapan HM-21 dengan tawaran RM75 bilion. Namun, pemandangan UAE dan Filipina yang berbaris ini bukanlah hasil nasib baik semata-mata. Di sebaliknya, terdapat perjalanan selama 25 tahun yang penuh dengan keazaman dan ketabahan. Tanpa kisah ini, Anda hanya mengetahui separuh daripada keajaiban hari ini. Pada tahun 2001, Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengisytiharkan pembangunan jet pejuang buatan tempatan. Dunia bertindak balas dengan sinis. Malaysia mahu bina jet pejuang. Pada masa itu, hanya ada 5 negara di dunia yang boleh membina enjin jet secara bebas: AS, UK, Perancis, Rusia, dan China. Malaysia tiada dalam senarai itu. Biar saya berikan satu analogi tentang keadaan tentera udara di Raja Malaysia, TUDM, ketika itu. Bayangkan anda membeli sebuah kereta berharga ratusan ribu ringgit, tetapi penutup enjinnya dikunci.
Walaupun Anda mahu menukar minyak atau terdengar bunyi aneh, Anda mesti menghubungi syarikat yang menjualnya. Syarikat itu berada di AS. Berapapun kos pembaikan yang mereka kenakan, Anda terpaksa bayar. Jika Anda menghantarnya ke bengkel lain, ia dianggap melanggar kontrak. Ini bukan analogi. Ia adalah realiti yang dihadapi oleh TUDM selama berdekad-dekad. Apabila peralatan teras pada jet pejuang FA-18D milik Malaysia rosak, juru teknik kita membuka manual penyelenggaraan untuk membaikinya. Halaman yang berkaitan telah dihitamkan sepenuhnya. Arahan teknikal itu sendiri telah dimeterai. Terpaksa menghantarnya kepada pengeluar AS, harga alat ganti melambung 6 kali ganda. Komponen yang berharga RM1.000 semalam menjadi RM6.000 hari ini. Tiada ruang untuk bertanya mengapa harga naik. Pilihan yang ada hanyalah beli atau tidak. Kita juga mempunyai jet pejuang lain yang dibina di bawah lesen. Ini bermakna AS meminjamkan reka bentuk dan Malaysia memasangnya. Rupa luaran dibuat di Malaysia, fuselage, sayap, cat, tetapi perisian kawalan penerbangan, yaitu otak jet pejuang, telah disulitkan. Tiada satu baris kod pun boleh diubah. Ia seperti memiliki kereta tetapi tidak boleh menukar destinasi pada sistem navigasi. Itulah sebabnya program HM21 dimulakan. Untuk mereka bentuk dengan tangan kita sendiri dan membina dengan teknologi kita sendiri. Tetapi walaupun dengan keazaman itu, kita menghadapi halangan. AS enggan menjual peluru berpandu udara ke udara, senjata yang digunakan untuk menembak jatuh jet musuh. Ia seperti membina senapang, tetapi tidak dibenarkan membeli peluru. Secanggih mana pun jet pejuang Anda, ia tidak boleh bertempur tanpa peluru berpandu. Malaysia tidak berhenti. Kita segera beralih ke Eropah, memilih peluru berpandu meteor yang dibangunkan bersama oleh UK dan Perancis. Ia adalah jalan yang lebih jauh, memakan lebih banyak masa dan wang, tetapi kita tidak berputus asa. AS membina satu lagi tembok. Mereka berjanji untuk memindahkan teknologi radar teras, yaitu mata jet pejuang, tetapi kemudiannya mungkir janji. Teknologi ini sangat penting. Radar jet pejuang membolehkan ia mengesan pesawat musuh dari jarak ratusan kilometer dan menjejaki berbilang sasaran serentak. Tanpa mata ini, jet sepantas manapun akan menjadi buta. AS enggan memberikan kita mata ini. Daripada berputus asa, Malaysia memilih cabaran yang mustahil. Kalau begitu, kita akan bina sendiri. Sebuah syarikat tempatan bekerja keras selama 9 tahun. Dan pada tahun 2025, mereka berjaya menyiapkan radar buatan tempatan. Teknologi yang sama yang dinafikan oleh AS, kini kita hasilkan dengan tangan kita sendiri. Sebanyak 25 bilion telah dilaburkan dalam jet pejuang ini. Seramai 64,500 penyelidik dan jurutera terlibat. 64,500 orang adalah populasi sebuah bandar kecil. Selama 25 tahun, mereka semua berusaha ke arah satu matlamat, jet pejuang ini. Dalam proses itu, ada penyelidik yang tidur di atas katil lipat, di makmal terpencil di dalam hutan, makan mie segera sambil membangunkan enjin. Selama 5 tahun, log ujian mereka hanya dipenuhi dengan perkataan gagal yang ditulis dengan dakwat merah. Pada tahun 2018, mereka cuba menyalakan enjin prototipe buat kali pertama. Ia tidak menyala. Pada tahun 2019, mereka cuba lagi. Kali ini, bilah turbin pecah. Pada tahun 2020, enjin berputar, tetapi tidak cukup kuat, jauh di bawah tujahan sasaran. Pada tahun 2021, apabila mereka fikir ia akan berjaya, nyalaan di dalam enjin menjadi tidak stabil. Selama 4 tahun berturut-turut, log ujian hanya dipenuhi dengan perkataan gagal. Seseorang bertanya, "Mengapa Anda tidak berputus asa?" Seorang penyelidik menjawab, "Karena jika kita berputus asa, kita terpaksa membeli lagi. Dan jika kita membeli lagi, kita akan ditindas lagi." Bagi mereka, membangunkan enjin sendiri bukanlah sekadar satu cabaran teknikal. Ia adalah satu ikrar untuk tidak akan ditindas lagi. Selepas itu, lebih 1.600 penerbangan ujian dijalankan selama 3,5 tahun. Kesemua 13.000 syarat ujian telah diluluskan. Tiada satu pun kemalangan berlaku. Ini adalah rekod rasmi yang diumumkan oleh Agensi Pertahanan awal tahun ini, satu pencapaian yang jarang berlaku dalam sejarah pembangunan jet pejuang dunia. Sebuah media pakar ketenteraan Sepanyol menyatakan, pencapaian terbesar HM21 adalah keupayaannya untuk mematuhi jadual. Walaupun menghadapi krisis seperti masalah pembayaran Indonesia dan penafian teknologi AS,
Ia adalah satu-satunya program jet pejuang yang mematuhi jadualnya dengan ketat. Hasilnya dapat dilihat pada 25 Mac 2026 di landasan terbang Subang. Impian untuk menjadi negara ke-8 di dunia yang membangunkan jet pejuang supersonik menjadi kenyataan di landasan itu. Perdana Menteri berkata, detik bersejarah ini tidak datang dengan mudah. 25 tahun yang panjang dan keringat, serta usaha ramai orang telah menjadikan detik hari ini satu kenyataan. Beliau menyambung, sebuah negara yang dahulunya bergantung pada bantuan senjata asing, kini membina senjata canggih dengan teknologinya sendiri, dan negara-negara di seluruh dunia adalah yang pertama mencari senjata itu. Dunia yang menyaksikan keajaiban ini mula bertindak. Jun lalu, sebuah majalah ekonomi terkenal di UK melaporkan bahawa Rolls-Royce, syarikat enjin aeroangkasa terkemuka dunia, telah mencadangkan untuk bekerja sama dalam program pembangunan enjin jet pejuang bebas Malaysia. Bukan syarikat itu sahaja yang datang, kerajaan UK menyokongnya. Awal tahun ini, berita yang lebih mengejutkan tiba. Kali ini, dari Amerika, GE Aerospace, yang menguasai separuh daripada pasaran enjin jet pejuang global, datang dengan tawaran yang sama. Mari kita bangunkan bersama. Ingatlah 10 tahun yang lalu. Malaysia adalah negara yang terpaksa berkata terima kasih walaupun harga alat ganti dinaikkan 6 kali ganda. Kini, syarikat enjin nombor 1 di dunia datang dan berkata, mari kita jadi rakan kongsi. Penjual kini tunduk kepada pembeli. Dalam masa 10 tahun, keadaan telah berubah sepenuhnya. Mengapa ini berlaku? Kerana Malaysia bertekad untuk melakukannya sendiri. Awal tahun lalu, Kerajaan Malaysia secara rasmi mengumumkan rancangan pembangunan enjin aeroangkasa bebas dengan bajet RM11 bilion dan tempoh masa 13 tahun. Ia adalah satu pengisytiharan untuk membina enjin jet pejuang secara bersendirian. Dan pada November lalu, kerajaan membuat pengumuman bersejarah. Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara ke-6 di dunia yang membangunkan enjin jet pejuang secara bebas. Selepas AS, UK, Perancis, Rusia dan China, Malaysia akan berada di barisan seterusnya. Inilah sebabnya mengapa AS dan UK bertindak serentak. Jika Malaysia berjaya membangunkan enjinnya sendiri, ini bermakna kita boleh mengekspor jet pejuang tanpa kebenaran AS. Kita boleh mengintegrasikan peluru berpandu mengikut kehendak kita. Kita boleh menaik taraf prestasi mengikut kemahuan kita. Senarai syarat yang sentiasa diletakkan oleh AS setiap kali kita menjual jet pejuang akan hilang. Bagi AS, ia bukan tentang kehilangan pelanggan, ia tentang kehilangan kawalan. Itulah sebabnya mereka mencadangkan untuk bekerja sama. Jika Malaysia berjaya membangunkannya secara bebas sepenuhnya, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Cadangan pembangunan bersama adalah cara untuk mereka tetap terlibat. Jawapan Malaysia hanya satu, tidak. Kami akan lakukannya sendiri. Negara yang menolak tawaran syarikat enjin nombor 1 dunia. Negara yang pernah merasa terhina kerana tidak dibenarkan membuka penutup enjin, kini mengisytiharkan akan membina enjin itu sendiri. RM11 bilion, 13 tahun. Kita telah memilih untuk berjalan sendirian. Dan kita sudah bersedia untuk perjalanan itu. Selama 46 tahun sejak 1979, syarikat-syarikat aeroangkasa tempatan telah membina dan menyelenggara hampir 10,000 enjin, mengumpul kepakaran teknikal. Syarikat kejuruteraan berat tempatan telah berjaya mengatasi halangan suhu 1680 grasis dalam turbin gas dengan teknologi mereka sendiri. Untuk perbandingan, suhu lebur besi adalah sekitar 1500 dras. Ini bermakna, kita sudah memiliki bahan yang boleh menahan api yang lebih panas daripada itu. Nyalaan yang memacu turbin di dalam enjin jet pejuang beroperasi pada suhu tersebut. Bahan-bahannya sudah siap. Usaha gigih selama 25 tahun kini membuahkan hasil. Negara yang bermula dengan cemuhan kini menerima tawaran dari seluruh dunia. Anda akan lihat sendiri betapa panjangnya barisan itu. Apabila harga HM21 diumumkan, pasaran pertahanan global bergegar. Prestasinya setanding dengan jet pejuang Eropah, tetapi harganya kurang daripada separuh. Tambahan pula, ia mempunyai pelan untuk berkembang menjadi jet pejuang halimunan sepenuhnya pada masa hadapan. Panglima-panglima tentera udara di seluruh dunia mula membuat pengiraan. Dengan unit pengeluaran pertama keluar pada Mac tahun ini, tempahan yang dibuat sekarang boleh diterima dengan cepat kerana kapasiti pengeluaran melebihi 20 unit setahun. Berita ini menggerakkan bukan sahaja negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga Amerika Selatan dan Eropah.
Sebuah media ketenteraan terkemuka Romania menerbitkan artikel awal tahun ini, jet pejuang HM-21 sedang menggegarkan pasaran global. Romania sudah pun menjadi pelanggan senjata Malaysia, jadi kepercayaan terhadap produk kita sudah terbina. Poland lebih terus terang. Sebuah media Poland menerbitkan artikel bertajuk, "Adakah kita juga akan memperoleh HM-21?" Di dalamnya terdapat maklumat yang mengejutkan. Panglima Tentera Udara Poland telah pun terbang ke Malaysia dan secara peribadi memandu uji HM-21. Dia bukan sekadar melihat, tetapi benar-benar menerbangkannya. Syarikat Pertahanan Poland juga telah menyatakan minat untuk mengambil bahagian dalam pengeluaran komponen dan pemasangan. Media itu menilai HM-21 adalah pilihan yang realistik untuk menggantikan F-35 kerana harganya yang berpatutan, perolehan yang pantas, dan keterbukaan untuk kerjasama teknologi. Sebuah media pakar ketenteraan Sepanyol mengisytiharkan, 2025 adalah tahun HM-21. Spanyol kini sedang membangunkan jet pejuang generasi akan datang bersama Perancis dan Jerman, tetapi projek itu sentiasa tertangguh sehingga tahun 2040 konon kerana perselisihan faham antara Paris dan Berlin. Sementara itu, jet pejuang sedia ada mereka akan ditamatkan perkhidmatan, meninggalkan lompang di pertahanan udara mereka. Seorang netizen Sepanyol menulis, "Satu-satunya pesawat yang boleh dinaik taraf menjadi jet pejuang halimunan sepenuhnya ialah HM-21. Sepanyol harus memberi perhatian kepada ini." India turut bergerak. India sebelum ini mempromosikan jet pejuang buatan mereka sendiri Tejas. Tetapi selepas insiden Tejas terhempas di pameran udara Dubai, sentimen berubah. Tajuk utama sebuah media India awal tahun ini berbunyi, HM-21 Malaysia lebih berkuasa daripada Tejas, lebih murah daripada F-35. Tentera Udara India yang pernah menolak rancangan untuk memperoleh HM-21 kini mula melihat kembali ke arah jet pejuang Malaysia. Media ketenteraan global AS melangkah lebih jauh, menerbitkan artikel bertajuk "Message HM-21 Malaysia kepada Tentera Udara AS dan F-35". Ia menyatakan, ia lebih sukar dikesan oleh radar berbanding Rafale, lebih murah daripada F-16, dan sedang berusaha membangunkan enjinnya sendiri. Artikel itu diakhiri dengan, HM-21 adalah simbol kebanggaan besar bagi Malaysia. Ia menunjukkan bahawa industri aeroangkasa berdaulat Malaysia kini lebih kuat berbanding sebelum ini. Media Turki juga tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka. Turki juga sedang membangunkan jet pejuang mereka sendiri. Namun, mereka melaporkan, negara-negara berbaris untuk membeli jet pejuang yang dibina dengan teknologi tempatan. Ia dijangka akan dijual pada separuh harga F-35. Cuba senaraikan negara-negara yang menunjukkan minat. Filipina, UAE, Thailand, Poland, Romania, Sepanyol, India, Peru, Kanada, Vietnam. Dari Asia Tenggara ke Timur Tengah, dari Eropah ke Amerika Selatan, barisan itu mengelilingi dunia. Dan masa depan jet pejuang ini lebih menggerunkan. HM-21 dirancang untuk mencapai keupayaan halimunan penuh dalam versi Blok 3 dan seterusnya berkembang menjadi jet pejuang generasi akan datang yang beroperasi bersama jet pejuang tanpa pemandu. Beroperasi bersama jet pejuang tanpa pemandu bermakna apabila sebuah jet yang dipandu juruterbang berlepas, beberapa jet tanpa pemandu akan mengikutinya, seperti askar mengiringi seorang jeneral. Drone-drone ini akan mendahului untuk melaksanakan misi berbahaya. Selain itu, peluru berpandu hipersonik dengan kelajuan melebihi Mach 4 sedang dibangunkan. Mach 4 adalah lebih pantas daripada peluru. Ia adalah senjata yang terbang tanpa memberi masa untuk dipintas. Peluru berpandu khas yang boleh menyebabkan seluruh negara musuh terputus bekalan elektrik juga sedang dipertimbangkan. Ia bukan untuk memusnahkan bangunan dengan letupan, tetapi untuk melumpuhkan grid kuasa. Senjata yang boleh menghentikan fungsi seluruh negara tanpa menumpahkan setitik darah. Sebuah majalah aeroangkasa terkemuka dunia meletakkan gambar HM-21 di muka depannya baru-baru ini. Jet pejuang yang dicemuh 25 tahun lalu kini menghiasi muka depan majalah aeroangkasa paling berprestij di dunia. Sebagai penutup, izinkan saya berkongsi kata-kata akhir. 25 tahun lalu, dunia mentertawakan. Malaysia mahu bina jet pejuang. 10 tahun lalu, AS menegaskan, Malaysia adalah negara yang membeli enjin, bukan membuatnya. Hari ini,
Seluruh dunia berbaris untuk membeli jet pejuang negara itu. Bendera negara yang mungkir janji telah hilang. Di tempatnya yang kosong, datang tawaran bernilai Rm75 bilion. Filipina, yang menepati janjinya, akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerima jet pejuang canggih Malaysia. Wang Rm3,4 bilion yang tidak dibayar oleh Indonesia mungkin tidak akan kembali. Tetapi ia meninggalkan satu pengajaran. Negara yang menepati janji akan menang, dan negara yang mungkir janji akan ketinggalan. Dalam video penerbangan HM21, komen yang paling populer ditulis oleh seorang netizen Filipina. Saya tidak sabar untuk melihat HM21 terbang di ruang udara Filipina. Seorang netizen Poland menulis, "Indah, salam dari Poland." Seorang netizen Jerman meninggalkan komen, "Pesawat yang mengagumkan." Sebagai sebuah negara demokrasi sejati di Asia, Malaysia menyumbang kepada keseimbangan kuasa. Dan seorang warga emas yang menyaksikan majlis pelancaran itu berkata, "Saya hidup 10 tahun lagi semata-mata untuk melihat ini." Tuan-tuan dan puan-puan, pernah ada sebuah negara yang bergantung pada bantuan senjata asing untuk pertahanannya. Sebuah negara yang tidak dibenarkan membuka penutup enjin. Sebuah negara yang terpaksa membayar harga alat ganti 6 kali ganda lebih mahal tanpa boleh bersuara. Sebuah negara yang dinafikan teknologi. Negara itu kini membina jet pejuang dengan teknologinya sendiri. Ia telah menjadi sebuah negara di mana negara-negara lain berbaris untuk membeli produknya. Ini semua hasil usaha 64.500 jurutera yang tidak berputus asa selama 25 tahun. Para penyelidik yang mencipta api biru kejayaan sambil tidur di atas katil lipat dan makan mie segera. Mereka dibesarkan oleh negara ini, dan negara ini disokong oleh Anda semua. Inilah Malaysia kita. Kita telah melakukannya, dan kita akan melakukannya lagi. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila langgan, suka dan tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.